Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para penonton malam ini. Selamat datang kepada hadirin dan hadirat yang saya kasihi semua kepada kita punya program Borak Bisnes. Alright, siapa-siapa yang baru menyertai kita, menyertai kami malam ini, sila tulis sesuatu di ruangan komen kita yang boleh memberitahu saya bahawa anda sudah pun bersama-sama dengan kita di Facebook Live kita. Say hello, beri salam ke, kan? Say ye, say yo. Say hello. So kalau anda sudah berada dengan kami, maka sila sharekan FB page ini kepada rakan-rakan semua, kepada rakan-rakan usahawan, kepada Facebook anda, agar kita dapat menonton bersama-sama, kan? Edisi yang terkini sini iaitu Borak Bisnes dengan malam ini membawa topik You Jump, I Jump. Oh, apa tu? Dan bunyi macam Titanic pula tu. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi terima kasih semua kerana bersama-sama untuk minggu yang keempat itu dia di Borak Bisnes. Itu dia Cik Adawiyah yang ditunggu. Masya-Allah, terima kasih kerana yang pertama menulis di ruang komen kita. Sentiasa menunggu, sentiasa setia dalam program kita Borak Bisnes. Untuk mereka yang memang bersama-sama dengan kami daripada minggu-minggu yang sebelum ini, itu 3 minggu sebelum ini, selamat kembali. Dan mereka yang baru bersama dengan kami pada minggu ini, selamat datang. Okey, selamat datang ke Borak Bisnes, iaitu satu program yang dibawakan khas oleh Pejuang Pewarisan TV. Saya Kamarul Azhar bin Hashim selaku moderator pada malam ini, saya daripada Pejuang Pewarisan. So, apakah Pejuang TV ini, tuan-tuan dan puan-puan? Pejuang TV ini membawa satu perjuangan untuk membawakan ilmu, ilmu kepada masyarakat, kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kerana kami memperjuangkan ilmu pewarisan. Dan ilmu pewarisan, kami adalah pejuang pewarisan dan matlamat kami untuk menyelamatkan ummah. Kenapa tuan-tuan nak menyelamatkan ummah ni? Apa kena-mengena ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita pasal menyelamatkan ummah, ia sebenarnya daripada perspektif ekonomi. Kerana apa? Kerana sebenarnya telah terbukti daripada kajian mengatakan bahawa pewarisan adalah punca kekayaan. Siapa buat kajian ni? Credit Suisse dekat negara-negara Eropah, dia dapati yang sebenarnya generasi yang kaya hari ini adalah disebabkan kerana kebijaksanaan orang-orang yang terdahulu memiliki harta, merancang pewarisan harta agar harta itu dapat diwarisi secara bergenerasi. Ramai kan macam tu kan? Daripada 10 orang yang kaya, 8 yang macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Memang ada self-made millionaire. Tapi self-made millionaire ni mungkin 1 daripada 10, tapi 8 datang daripada pewarisan, tuan-tuan dan puan-puan. So oleh itu kita dapati sebenarnya itulah punca menjadi pemangkin kepada ekonomi ummah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut pasal pewarisan, dia melibatkan 4 elemen utama. Yang pertama ialah hubungan sesama manusia. Tak kenal maka tak cinta. Kita tak kenal waris-waris kita. Kenapa? Di sinilah berlakunya kekeliruan yang menyebabkan kita tak kenal waris kita, dan akhirnya kita tak faham siapakah yang berhak ke atas harta kita. Maka di situ kita bawakan ilmu-ilmu daripada sudut kemanusiaan itu sendiri. Hubungan sesama waris, hubungan sesama manusia. Yang kedua ialah daripada sudut mengenal harta itu sendiri. Dan antara salah satu harta yang penting ialah perniagaan, bisnes, yang membawa kepada segmen khas ini iaitu Borak Bisnes. Kenapa? Sebab ramai hari ini orang terjun ke dalam industri ataupun dalam bidang perniagaan, dalam kolam bisnes. Kenapa? Kerana nak menjana ekonomi untuk diri, keluarga dan masyarakat. Dan itu penting kerana ia juga adalah menjadi salah satu daripada harta yang boleh terbina dan akhirnya dapat diwarisi. Dan hari ini apabila pemilik perniagaan membina perniagaan itu, dia membawa satu perasaan yang dia mahukan perniagaan itu kekal menjana pendapatan, seterusnya memberi manfaat kepada orang yang dikasihi. Namun begitu hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita juga tahu bahawa pemilik perniagaan juga diuji. Itu dia. Diuji bagaimana? Diuji apabila berlakunya krisis seperti ini. Dan kita tahu kita dilanda krisis COVID-19. Kita dilanda dengan ujian PKP.
Dah masuk PKP 3.0 pula. Dan kita tahu juga dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku ialah hampir 650,000 usahawan, pemilik perniagaan, nasib mereka di hujung tanduk. Itu yang dilaporkan oleh Presiden MEF, ya tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi campur mereka yang bekerja makan gaji, yang akhirnya hari ini juga kehilangan pekerjaan mereka, dan untuk mereka berdikari, mereka terjun ke dalam dunia perniagaan. So hari ini yang membawakan kepada segmen Borak Bisnes, di mana kita nak memberikan inspirasi kepada para usahawan di luar sana. Bagaimana apabila kita membawa panel-panel yang istimewa dari minggu ke minggu, memberikan inspirasi kepada anda. Apa yang inspirasinya? Bagaimana mereka boleh melepaskan jawatan mereka sebelum ini, ataupun daripada bidang yang berbeza terjun kepada bidang bisnes hari ini, sama ada sudah berada lama dalam industri ataupun baru berkecimpung dalam perniagaan, di mana mereka dapat kekal relevan dan dapat kekal survive dalam ujian ini, dan bagaimanakah apakah punca-puncanya, dan bagaimana mereka ingin berkongsi tips-tips tersebut kepada para usahawan, para penonton pada malam ini. Dan itu yang membawakan kepada keperluan untuk membina perniagaan tersebut, memastikan ia kekal supaya ia terusnya boleh memberikan peluang untuk mereka mewarisinya kepada generasi seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. So itulah antara komponen penting dalam pejuang pewarisan ini, membawa kepada hubungan sesama manusia, membawa kepada kefahaman daripada sudut aset itu sendiri. Seterusnya kemudian kita akan kongsikan daripada sudut solusi yang ada di luar sana, dan seterusnya bagaimana ia membantu anda untuk bertindak, kan, untuk memastikan anda boleh melakukan sesuatu yang bertanggungjawab dan berkasih sayang kepada orang yang anda kasihi. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, hari ini kita membawakan anda dua panel yang istimewa. Yang paling penting juga hari ini, topik kita yang kita kongsikan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah topik iaitu You Jump, I Jump. Wih, biasa dengar ni. Adakah dua-dua mereka ini, itu dia, kita nak jemput kedua-duanya munculkan diri anda. Kita ada tetamu ataupun panel kita, Hasmi Amin, kita ada hari ini, dan juga kita ada kita ada Azihan alias, Azihan alias, untuk bersama-sama dengan kita di bawah topik ini. You Jump, I Jump, dari dunia corporate ke dunia bisnes. Ini mereka ni pasangan ke apa ni? You Jump, I Jump, bunyi macam cerita Titanic pula tu. Kan? Adakah yang saya bawa ni Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet? Mereka jump bersama-sama. Apakah persamaan mereka? Oleh itu, pastinya anda nak kenal mereka, kan? Sebelum anda kenal mereka, pastinya anda perlu berkongsi secepat yang mungkin kepada rakan-rakan semua. Share. Dan berikan supaya mereka bersemangat untuk berkongsi tips-tips mereka. Tulis kat ruangan komen, tak sabar. Untuk menanti kehadiran mereka. Saya akan bawakan kepada anda kedua-dua panel ini yang memang meletup, tuan-tuan dan puan-puan. Personality yang meletup dalam industri mereka. Ya, okey, munculkan diri. Okey, kita kenalkan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah tetamu kita pada hari ini, Tuan Hasmi Amin. Itu dia, Tuan Hasmi Amin. Ya, berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Tuan Hasmi Amin, ya, iaitu seorang konsultan profesional dalam industri keuangan, membawakan solusi daripada sudut pengurusan risiko ataupun takaful, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia, Tuan Hasmi Amin daripada True Legacy, kan? Betul Tuan Hasmi? Ya, dan betul Tuan Kem. Ya. Dan tepat mana sekali. pula kita punya Aziz? Mana Aziz? Mana Aziz tak muncul lagi ni? Aziz. Ada di sini. Ya, mana dia? Tak keluar lagi dekat monitor ni. Nizam boleh tolong? Munculkan diri anda, tak nampak. Gambar pun tak nampak. Mana gambar Aziz ni? Tak nampak. Ya, boleh nampak tak? Kalau nampak Aziz, tulis kat ruangan komen nampak. Kalau tak nampak, tulis tak nampak. Mana Aziz? Aziz tak muncul lagi. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu Aziz muncul, technical support kita akan bantu untuk Aziz muncul. Aziz start. Gegel tu keras.
Syarin kata ada yang kata nampak Aziz. Tapi tak apa. Sementara kita tunggu Aziz untuk muncul, kita berkenalan dulu dengan kita punya Leonardo DiCaprio. Itu dia kan. You jam I jam. Namanya Hasmi Amin ataupun nama penuhnya Muhammad Hasmi bin Muhammad Amin. Tak tahulah nama ni nama betul ke ataupun nama antara nama-nama yang dia popular. Saya dengar cerita orang panggil dia Hasmi Amin. Saya dengar cerita dia panggil dia Hasmin. Yang mana betul ni? Saya dengar cerita orang panggil dia Pukang. Ya betul, Pukang mana ni? Lintang Pukang mana? Ada yang panggil pula Pascal. Betul abang tentera ke dia ni? Kan? Ada yang panggil Aaron Aziz. Ya Allah, bukan memang macam Aaron Aziz punya. So sebenarnya Hasmi, kan, siapakah anda? Kenalkan kepada kita punya penonton malam ini. Siapakah anda yang sebenarnya? Dipersilakan Tuan Hasmi Amin. Okey, baik Tuan Cam. Orang kata apa? Very energetic moderator pada malam ni. Thank you so much. Okey, baik. Nama diberi Muhammad Hasmi bin Muhammad Amin. Okey. Tapi lebih dikenali orang kata apa nama glamour Hasmi Amin. Sebenarnya bukan nama glamour pun. Orang kata apa? Mudahlah untuk orang kenal nama ni kan. Jadi kita letaklah nama Hasmi Amin. Tapi kan bila kita letak nama Hasmi Amin ni kan, kadang-kadang tu bila kita jumpa kawan-kawan tu, dia orang pun macam alamak nak panggil apa ni kan. Kadang tu tiba-tiba panggil Amin. Tak apalah, kita pun nyaut jugalah kan. Tapi yang the best part ada yang combine lagi tu jadi Hasmin pun kita pun okey, kita iakan je lah, kita tahu dia panggil kita. Kan. Okey, tapi kalau buat kawan-kawan saya yang berada di UUM dan berada bersama-sama saya di Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis ataupun kita panggil ROTU dulu. Nickname saya, dia orang panggil Pukang. Pukang ni masa zaman ROTU tu lah dapat dan lekatlah sampai sekarang. Okey, so saya ni orang kata berlatar belakangkan dari segi ada degree dan juga ada masters, tapi mesti Cam bertanya kan kenapa saya boleh cebur bidang ni kan. So tak apa, kita simpan sekejap lagi Cam. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Kan abang tentera rupanya dulu kan, tentera dalam ROTU itu yang agaknya nama keluar Pukang tu. Mungkin orang jumpa je abang tentera ni orang lari lintang Pukang. Itu agaknya kan. Tapi macam mana muka abang tentera, muka jambu macam ni macam Aaron Aziz. Tapi tak apa. Kan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah kenal Tuan Hasmin atau Tuan Hasmi Amin. Kan? Itu dia So sekarang ni kita nak kenal pula. Kalau itu dah kita punya personality panel kita pada malam ini yang datanglah belakang daripada industri takaful, maka kita nak tengok pula satu lagi panel yang meletup kan, menyala. Kalau tadi tak menyala, tiba-tiba menyala terus. Gitu, merah betul mak ngah kita hari ni kan. So nampak tu kita ada tetamu khas kita, Azihan Alias. Nama glamour ni kita dengar daripada dia. Nak panggil Aziz ke, panggil Azihan ke kan tuan-tuan dan puan-puan. Aziz ni pula personality kita daripada industri apa? Industri pelaburan. Investment tuan-tuan dan puan-puan. Daripada unit trust, daripada private mandate kan. Tetapi dia ni juga adalah antara orang yang popular dalam industri pelaburan tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita kenalkan beliau malam ini. Kita berikan orang kata apa? Kata sambutan yang gemuruh kepada Azihan Alias. Orang nak kenal Aziz. Siapa ni Aziz ni? Yeay! Aziz. Silakan. Unmute. Wow, okey. Assalamualaikum semua. Merah tang mana tu? Gencuku. Okey, purposely pakai lipstick merah hari ni, okey? Purposely untuk viewers hari ni and nama glamour, okey? Nama glamour banyak, okey? Ada orang panggil Aziz, ada orang panggil Gigi, ada orang panggil Kak Gigi. Tapi kat kampung, Gigi. Tapi kat kampung, orang panggil nama totally lain. Jauh benar biasa dia. Annie. Macam Annie, angkat jemuran. Yang itu. Hujan dah turun. Sebab dulu ada konflik sikit masa kecil-kecil tu. Mak dengan abah berebut nama. Jadi dulu-dulu bila pergi pejabat pendaftaran tu, bapak lah kan. So bila bapak pergi hantar pergi daftar tu, dia letak nama yang mak nak.
Okay. Hmm. Sorry, nama yang dia nak. Tapi dia cakap kat mak dah daftar Nurul Aini sebenarnya. Tapi dalam surat beranak lain. Itu yang sampai ke besar Annie tu lekat. Oh, itu dia. Ini angkat jemuran. Hujan dah turun. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan, nampak gayanya kedua-dua ni. Yang kita punya panelis ni bukan sekadar dia adalah orang kata apa dia panggil superstar dalam dia punya industri, tapi juga dua-duanya ada latar belakang orang kata apa pelakon rupanya. Seorang ni muka macam Abang Aaron, seorang lagi Ani angkat jemuran. Alright, terima kasih kerana bersama-sama menjadi panel dalam Borak Bisnes bersama Cam pada malam ini dalam Pejuang Perbahasan TV. Topik kita bawa malam ini untuk para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sebenarnya dipanggil You Jump, I Jump. Ini macam pasangan ni. Korang naik kapal Titanic sama-sama ke, Hazmi? Aziz, kan? Cuba angkat tangan sikit, ada gaya tak? Kan You Jump, I Jump ni macam Leonardo DiCaprio lah, macam Kate Winslet lah. Hazmi terus malu, dia tutup gambar terus. Kan? On balik video, jangan malu-malu Mi. Kan? Tapi sebenarnya bukanlah cerita pasal pasangan kekasih. Mereka ni sebenarnya memang orang kata apa, membawa kepada persamaan. Persamaan yang sebenarnya mereka ada satu persamaan. Tapi sebelum persamaan yang Cam nak ceritakan ni, membawa kepada topik You Jump, I Jump ni, sebenarnya memang diorang ada persamaan. Si Aziz ni dan juga si Hazmi ni. Kan? Apa persamaan? Yang pertama, diorang kedua-duanya orang Pantai Timur rupanya. Seorang lahir kat kota apa ni, dekat Kuala Terengganu. Orang Hazmi ni orang Ikang dalam pinggang rupanya. Orang kota Kuala Terengganu. Tu dia. Aziz pula orang mana? Orang Kuantan, orang Berserah. So maknanya semua dua-dua ni orang Pantai Timur rupanya. Itu dia, orang sama tu dia. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah mereka lahir pada tahun yang sama tu. Tu dia. Diorang pun tak tahu kot. Habis kita dah buat research. Dua-dua tahun yang sama, umur sama rupanya diorang ni, kan? Dan yang ketiga. Berapa? 25. 25. Masya Allah, 25 kan. 25 iyalah tu. 25. Kan. Jangan percaya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun muka mereka sangat muda tapi bukan 25. Kan. Tu dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga ialah sebenarnya persamaan mereka You Jump, I Jump adalah kerana mereka sebenarnya datangnya daripada dunia yang sama. Dunia yang sama, dah lah sama Pantai Timur. Dunia mana pula cerita ni? Dunia mereka adalah dunia korporat. Mereka dah ada berlatar belakangkan dunia korporat dan mereka pula terjun ke dalam dunia perniagaan, dunia bisnes, dunia keusahawanan, dunia entrepreneurship, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang membawa keunikan, membawa panel-panel kita pada malam ini, Tuan Hazmi Amin dan juga Puan Azihan Alias, kerana mereka adalah sama juga dalam industri keuangan, tetapi dalam segmen yang berbeza, satu dalam pengurusan risiko, satu dalam membina kekayaan investment, tuan-tuan dan puan-puan. So pastinya anda nak kenal mereka lebih lanjut, betul tak? Pastinya nak tahu juga cerita-cerita yang mencabar tentang mereka, dan pastinya anda ingin tahu juga apakah yang sebenarnya, bagaimana mereka mengharungi cabaran-cabaran sewaktu COVID sekarang ni, dan itu yang anda nantikan. Tapi macam mana anda nak tahu benda tu, ataupun anda nak excited about itu kalau anda dah tahu latar belakang mereka? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, tulis kat ruangan chat. Tulis ruangan komen kata nak tahu. Tulis kat ruangan chat. Tulis kat ruangan chat. Baru kalau anda tulis, insya-Allah mereka lagi bersemangat untuk bercerita, tuan-tuan dan puan-puan. Tulis sikit kat ruangan chat. Say nak tahu. Lain macam ni nak tahu ni, tekan-tekan banyak kali ni. Kan? Lately ni banyak orang tekan tapi tak masuk-masuk. Apa benda tak masuk tu tak tahulah. Tapi apa yang kita nak tahu ni lah, nak tahu apa diorang nak cerita ni. Okey, kita dengar dulu daripada Tuan Hazmi Amin. Tuan Hazmi, awak ni memang dah lama dalam takaful ke, ataupun memang baru ke, ataupun macam mana ceritanya boleh masuk dalam industri takaful daripada dunia korporat? Ni memang belajar apa dulu ni? Dulu ni cuba cerita sikit. Memang daripada kecil ada latar belakang bisnes ke? Memang belajar bisnes ke? Daripada itu macam mana boleh pergi ke dunia korporat pula? Korporat yang macam mana pula tu? Dan macam mana boleh tinggalkan dunia korporat masuk dalam keusahawanan?
masuk dalam entrepreneurship pula sebagai seorang pruning profesional dalam industri takaful. Cuba cerita sikit. Tuan Hasmi, silakan. Alright, thank you Tuan KM. Okay, mungkin rakan-rakan di luar sana mungkin ada yang tak kenal saya lagi sebenarnya. Dan mungkin juga sebahagian daripada mereka dah kenal, yang mana telah orang kata dah buat one-to-one dengan saya, jumpa kita orang kata lepak sekali dan sebagainya kan, ataupun kenal saya masa sekolah rendah kan. Okay, dia macam ni. Kita ambil one step back lah. Okay, sebenarnya family saya ni mempunyai perniagaan. Saya dibesarkan dengan family yang berniaga di pasar malam. Saya dah bantu keluarga saya dari umur berusia 10 tahun. Just imagine masa tu kita dah follow mak ayah saya pergi jumpa dengan supplier, tokek kedai ni yang tukang check invoice, kadang-kadang tu tukang tulis check untuk parents tu. Inilah dia, orang dia membantu pada ketika itu. Maksud dia kat sini exposure tu dah ada dah. Kemudian orang kata training dekat on the field training tu dekat pasar malam tu lah. Macam mana saya approach klien kan, kita buat tawar menawar, semua tu bermula seusia saya berusia 10 tahun. Okey, tapi itulah saya membesar dengan pasar malam. Kemudian rezeki murah, keluarga saya rezeki murah. Kemudian kita berkembang dengan mempunyai beberapa buah kedai di Puchong Perdana, okey, dan juga di Puchong Prima. Okey, saya juga membesar di situ. Okey, itu sedikit bagaimana saya mendapat exposure berkenaan dengan perniagaan. Okey. Tapi Tuan Hasmi, di latar belakang ni dah macam tetamu kita minggu lepas, Fatin Farhana, dia pun sama juga. Mak ayah dia juga berniaga di pasar malam. Wah, tapi orang yang daripada situ menjadi kental. So saya tengok nampaknya memang di situ yang memberikan orang kata rangsangan Tuan Hasmi dalam dunia perniagaan. Tapi macam mana boleh pergi korporat ni? Jadi dia bermula di sini. Bila saya melanjutkan pelajaran ke degree, kemudian bila graduate, okey. Belajar apa? Belajar apa? Saya dulu degree in International Business Management. Di UUM. Okey. Masa ada orang UUM dekat sini. Ada orang UUM tulis kat situ. Kita geng UUM. Kan. Alright. Teruskan. Masa tu kita macam ambil international punya degree ni, konon nak bekerja kat overseas lah kan. So boleh kerja dekat company-company yang luar negara kan. So jadi memang hajatnya memang macam tu lah. Okey, tetapi mungkin rezeki saya bekerja di company di Malaysia. Okey, saya sebenarnya amat lari bidang sikit. Lepas degree International Business Management, saya bekerja di dalam bidang IT. Saya bekerja ataupun berkecimpung meneruskan karier dalam bidang IT sebagai project manager. Sampailah company terakhir saya di Malaysia Niaga Berhad pun project manager. Jadi kat sini saya jump, ini yang kata you jump I jump ni, saya beralih bidang daripada dunia IT kepada dunia takaful ataupun dunia perancangan kewangan. Jadi macam mana benda ni boleh berlaku? Okey, Tuan Kem, saya boleh sharekan dekat sini. Okey, pada tahun 1997 tu saya terlibat dengan pertukaran pelajar ke Jepun. Okey, masa tu. Jadi saya dah simpan hasrat untuk sambung belajar ke overseas. Tapi yelah 1997 kita ada apa Tuan Kem? Krisis. Exactly. Jadi Informasi. Itu. Tawaran belajar tu dia dah semakin mengecil kan. Jadi hanya cream of the cream je dapat pergi. Tapi saya masih lagi menyimpan hasrat untuk menyambung pelajaran ke overseas. Namun kalau kita tengok kat sini kan, perancangan Allah itu sungguh terbaik. Mana pada tahun 2012 saya bawa satu family saya pergi ke Cardiff, UK, sambung belajar di sana. Selama 2 tahun. Tahun pertama wife saya buat masters dan tahun kedua saya pula. Di situlah masa balik daripada UK tu saya nak buat apa. Di situ yang saya kena buat keputusan. Saya nak pendapatan saya masa saya sebelum fly dulu. Okey, tapi saya nak masa macam saya membesarkan anak-anak di UK. Maksudnya saya ada masa pergi berjalan sama-sama, pergi padang sama-sama, masak sama-sama. Yelah kita tahu kan, time and money. Kan? Macam mana kita nak dapat? Ada seorang kata kalau you have time, you don't have money. Tapi saya nak dua-dua. Itu persoalan dia kat sini. Jadi jumpa dengan rakan. Dua sekali. Saya nak dua-dua.
Sebab saya percaya saya boleh dapat dua-dua tu. Kan? Jadi saya jumpa kawan saya ni. Kawan saya yang introducekan saya kepada this industry. Itulah serba sedikit Tuan Kem. Bagaimana saya jam mula-mula. Ya, itulah macam mana kita dengar Tuan Hasmi kita, dia jam. You jam, I jam. Jam mana? Jam mana? Jam mana? Jam. Jam berapa sekarang dah? Ya, jam apa? Jam daripada industri dia. Yang mana dia daripada bidang yang berbeza, daripada degree yang berbeza, international business, pergi IT pula, daripada IT pula dia apa yang dia mahukan adalah apa yang orang semua mahu. Semua orang mahu masa dan semua orang mahu wang, kan? So tapi dia kerana matlamat itu beliau lompat ke dalam industri yang dia boleh kontrol sendiri, iaitu industri takaful yang dia berada sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. So tetapi berputiknya dengan semangat keusahawanan daripada kecil kerana dia telah pun membantu ibu bapanya berniaga di pasar malam, ya tuan-tuan dan puan, yang berkembang akhirnya membina putik-putik yang kata apa, semangat dia untuk berkecimpung dan menjadi bidang usaha, seorang usahawan dalam bidang beliau sekarang. Kita dah kenal lah tentang kita punya Abang Aaron Aziz ni, Abang Pukang kita ataupun Abang Hasbi Amin ni. So kita nak dengar pula personality kita pula, ya, itu daripada Puan Azihan, Puan Aziz ataupun Ani. Bagaimana Ani? Ani bagaimana boleh masuk dalam industri investment ni? Memang daripada kecil duk investing ke contohnya? Kan? Warga investment ke? Kan? Cerita. Belajar investment ke? Okey, apa ni, bila kata menabung dari kecil tu sangat klise kan. Okey. Apa yang nak cerita hari ni okey. Masa apa ni, belajar dulu, okey, is totally different dengan apa bidang yang kita terjun dalam kerja tu. So Aziz dulu, okey, kalau Hasmi mula bekerja membantu parents di pasar malam apa semua, I started to work when umur 12 tahun, kerja cuci pinggan. Okay, kerja cuci pinggan masa tu, yes. Apa, sebab nak bantu family kan. Yelah, kita dulu-dulu umur 12 tahun kita dah matang, betul tak? Okay, jadi waktu 12 tahun tu dah matang, dah nampak dah kesusahan keluarga tu macam mana. So kita kerja masa tu, lepas balik sekolah je, pergi kerja. So sampailah satu masa alhamdulillah dapat sambung belajar, harta tak ada orang kata kan, orang susah. Jadi the only thing yang kita ada adalah ilmu, betul tak? So berbekalkan segulung CJ yang kita ada tu, okey, apply kerja, okey. So apply kerja, I started with, okey, lepas habis grad tu, saya mula-mula dulu bekerja di hotel sebenarnya, okey, hotelier. Dan masa tu pula, masa apply kerja tu kan kita beratur kan, interview session tu. So masa beratur interview session tu, dengar orang tu keluar, alamak, dia nak orang yang ada CGSPM lah, degree, diploma semua dia tak nak. Aku ni panik, sudah, aku ni nak apply kerja apa sebenarnya? Sebab waktu waktu nak bekerja tu tahun Malaysia susah nak dapat kerja. So tarik cert, sorok, letak je SPM punya result, dapatlah kerja berbekalkan SPM punya ni dengan gaji RM800. Tak kisah sebab masa tu desperate nak kerja. Okay, so bila desperate nak kerja ni, okay, my first salary I ingat lagi, gaji RM800 tapi sebab prorate RM186. So dengan gaji itulah gaji pertama dan terakhir arwah abah sempat enjoy, sempat beli toiletries, okay, dekat dia masa tu. And lepas pada tu dapatlah pula panggilan telefon daripada KL, okay. Sebab masa kat hotel tu kita buat telemarketing juga, okay. Selain daripada front desk coordinator, kita buat telemarketing. Daripada seorang telemarketing tu, kita call lah manager Prudential, okay. Budak-budak masa tu, kita tak tahu manager Prudential ni dia ada agensi, dia ada management kan. Call, dia pula call kita balik, saya ada tawaran kerja ni untuk awak. So pergilah ke KL, rupanya jadi agent. So bila jadi agent, aku ingatkan dapat gaji tetap, rupanya jadi agent. But it was a good training. Selama 1 tahun lebih belajar jadi consultant dan lepas tu dapat tawaran bekerja di bank. So dapat tawaran kerja di bank, masa pergi interview tu, subhanallah, saya ni rabun sebenarnya, okay. So rabun, menumpang rumah kakak angkat. Bayangkan cermin mata pecah, tak ada. Contact lens tak mampu nak beli masa tu. So kakak tu
Azim, kakak punya cermin mata ni power macam ni, sesuai tak dengan Azim? Pakailah kan, try. Okey lah, boleh lah kak. Tahu tak cermin mata tu macam mana rupa dia? Gucci yang cat eye tu. Masya Allah. Ya, kau bayangkan aku pergi interview dengan cermin mata tu. Sepinjam, nampak sikit kan, dia yang hantar. So masa interview tu memang 3 panel tu tengok semacam dekat aku kan, cermin mata tu kan. Dan sebab kita tak nampak kan. So dia tanya, masa interview tu untuk different punya position. So dia cakap macam ni, I think I have another position that I would like to offer to you, and if you accept right now, you boleh dapat terus. Kita pula masa tu desperate kan, sebab my father dah pass away, adik-adik tengah belajar, so tak ada siapa nak support masa tu. So I was so desperate nak kerja. Saya kata, berapa gaji kalau yang sekarang ni terima? Kalau yang lain tu akan terima 2 minggu lagi, lebih kurang dalam 2,000 lebih lah. So masa tu 2,000 lebih macam besar kan. Dia kata, basic rendah sikit tetapi awak boleh dapat unlimited. Kata 10,000 boleh, 15,000 boleh. Dia kata boleh. Saya pula budak masa tu, baru 23 tahun kan. Terus macam, ui aku orang susah kalau dapat 10,000 ni, aku nak lah. So I pun accept. Rupanya kerja dia dalam bank buat sales, okay, wealth management advisory. Itu yang masuknya dalam dunia korporat tu Aziz. Yeah, dunia corporate duduk dalam banking. Yes. And then dulu-dulu punya banking lain, dia akan peram kita, train kita dengan Mak Saleh apa semua masa tu selama 1 bulan di Pusat Putra, okay. So dia train kita, bayangkan Australian punya English. I think Cam belajar Australia kan. So aku masa tu macam benda dia cakap ni kan, walaupun kita faham English, tapi dia punya slang tu, sebulan duduk di situ, and alhamdulillah, okay, with that experience dalam banking, okay, selama hampir 10 tahun, okay, I jump, okay, I jump to So Aziz nak tanya Aziz, so maknanya itulah yang menyebabkan career dalam corporate tu meningkat naik lah, kerana daripada bermulanya dalam sales, dalam banking dan seterusnya, Aziz dengan kecekalan, dengan semangat yang Aziz ada, seterusnya you flourish in the corporate industry. But then you said you jump, and that's where you jump into your entrepreneurship sekarang. Wow. Awesome. Dalam industri investment pula. Betul Aziz? Yes, actually dalam bank dulu kita buat wealth advisory, maksudnya kita buat semua benda. Buat credit advisory, investment, pengurusan risiko, everything. Maksudnya orang dulu-dulu banking ni dia lain. Termasuklah nak buka account bank, kalau boleh jual bank tu, kita kena jual bank kalau dia semua. Maknanya belajar semua sekali tentang investment, betul tak? Anything got to do, apa yang bank ada, jalan. So daripada situlah bermulanya industri korporat. Hasmi pula daripada orang belajar international business, lepas tu pergi overseas, balik pula, dan akhirnya terjun dalam industri takaful pula. Kedua-duanya sebelum itu Hasmi jadi project manager pula. Dekat mana? Hasmi jadi project manager dekat orang kata big IT company, and then saya dengar cerita top project manager juga. Kalau Azmi dalam dunia corporate top project manager, Aziz pula top sales department pula kan dekat bank. Memang terror dua-dua ni. Tapi semuanya kedua-duanya dah comfortable. Saya percaya you comfortable dalam masa yang sama, you wanted time as well, betul tak? So and that's reason why you jump into your own entrepreneurship. Seperti Hasmi cakap tadi, you want time and you want money. Tapi pastinya both of you going through a challenge like everybody else juga sewaktu PKP ni. Apakah antara challenge-challenge yang Hasmi dan Azihan lalui yang mungkin dapat kata menjelami hati-hati perasaan business owner kat luar sana? So Hasmi, mungkin kita dengar daripada Hasmi dulu, apa cabaran dia sewaktu PKP ataupun cabaran sewaktu COVID-19 ni? Dia punya cabaran tu Cam, memang tak terduga di akal lah. Waktu pandemik tu tiba-tiba masa orang kata sebut lockdown kan. Just imagine tiba-tiba orang kata kita ni yang selalu jumpa klien kat luar kan, kita set appointment jumpa dekat luar, jumpa dekat mamak, jumpa kat coffee shop, jumpa kat office, tiba-tiba tak boleh keluar. Just imagine macam mana. Memang kan? Jam. Memang jam. Kemudian saya ni pula kan jenis yang suka keluar. Kan, kalau dekat rumah ni kan, orang rumah saya kata apa tahu, tu nak ambil kunci kereta, nak ambil angin lah tu. Memang tak ada rumah.
Kan? Sampai tahap macam tu. Just imagine orang yang suka keluar ni, jumpa dengan orang ni kan, duduk rumah semasa PKP tu. Okey. Berbalik kepada cabaran dia pula, okey. Just imagine kita bukannya industri takaful je tau. Semua industri terlibat masa tu. Jadi, saya masa ni alhamdulillah memang orang kata semua terkejut. Tapi dengan saya punya orang kata apa company di mana saya bernaung, Prudential pun mungkin terkejut juga, tapi dia orang very smart. Okey, dengan strong support system di agency kan. So apa yang dia orang buat? Okey, dia menyediakan training-training yang terkini bagi mengatasi masalah ketika itu. Just imagine almost every day dia punya webinar, dia panggil social media expert and dia those yang involved in IT, how to train the agent ni untuk kita ahead from others in the industry. So number one Hazmi, imagine cabaran Hazmi ialah tak boleh nak keluar. Cabaran kedua ialah tak boleh jumpa, dan of course tak boleh jumpa secara fizikal lah. Kan, secara fizikal. Alright, dan yang ketiga Hazmi. Apa cabaran lagi yang ketiga? Okey, kalau jumpa fizikal. Dan yang ketiga, kita ni duk biasa presentation guna depan-depan. Tulis kat paper A4 dan sebagainya, conteng-conteng. Ni kat skrin nak conteng macam mana kan? Kalau jumpa dekat Zoom ni. So do you feel orang kata apa clueless ataupun stress pada masa tu tak apabila menghadapi perubahan seperti itu? Oh, to be honest, kalau nak ikutkan memanglah semua rasa clueless. Tapi macam like I said, alhamdulillah dengan proactive action daripada company dan juga agensi di mana saya bernaung, which is True Legacy. Okey, apa yang kita buat kan? Kita menyediakan every morning meeting tu kita bagi pendekatan terkini macam mana nak buat presentation, gunakan teknologi Zoom, okey, dan juga kita how to approach client. Waktu masuk je kat sini business as usual. Kita support client. And then kita pun tahu waktu pandemik ni kan, client dia punya awareness tinggi. Jadi macam mana dia nak dapatkan perlindungan? Nak peace of mind macam mana? Jadi Prudential masa tu dah perkenalkan, remote enrollment bagi kita membantu klien mendapatkan perlindungan. Jadi masalah kat sini in terms of teknologi kan tak ada masalah. Cuma masa tu mula-mula ialah terkejut sikit. Tapi lepas tu dah adapt lah. Orang kata new norm lah. Kan? It's all about orang kata apa learning from scenario and adapt to the new technology. Technology. That's what Hazmi is doing. Alright, kalau kita dengar daripada Aziz pula. Aziz, one cabaran utama Aziz apabila dalam industri pelaburan ni, investment ni, kan, dalam industri ni, apa yang Aziz lalui sewaktu PKP yang boleh relate dengan para penonton? Okay. Like Hazmi mentioned just now, apabila berlakunya pandemik pada pengumuman tahun lepas March 2020 tu, okay, dia affected and impact the whole country, bukan saja industri kami. So my biggest challenge adalah sebagai leader, okay, sebagai leader and also sebagai business owner, okay. So my main business adalah from financial industry, okay. So the biggest challenge is as a leader, how to make sure that everybody, the momentum is high, the business is there, the income is there, and to make sure diorang tidak tertinggal ataupun semangat diorang tu jatuh. That is my biggest challenge, okay. Sama juga macam Hazmi. All the while, okay, investment pula dia punya rule dia pula memang you kena physical face to face masa tu memang syarat utama dia. So we have to change, we have to adapt, and then training pula, okay, because I have to manage almost 200 team in my agency, okay. So dan merata satu Malaysia, and I used to fly to Sarawak, I used to fly to Sabah, I used to fly to Kerteh untuk mengajar 2 minggu sekali Kerteh, 2 minggu sekali Sarawak, bergilir. Sekali tak boleh nak travel. Sekali tak boleh nak travel. Okey Aziz bagi tiga tips bagaimana Aziz boleh mengharungi cabaran tersebut. 3 tips. Okey. Tips yang pertama as a leader, okay, I share apa yang Aziz buat. Yang pertama, okay, every week or all the time, you have to make sure that everybody momentum sama dan tinggi.
and perjumpaan tu mesti selalu ada, tak boleh tinggal, tak kira lah di WhatsApp ke ataupun you buat Zoom session macam ni, kumpul, panggil, and then personal touch mesti ada. Dan yang keduanya, okay, you have to adapt to the changes, which is menggunakan teknologi. Maksudnya last time presentation macam Azmi cakap, conteng-conteng kat kertas, now I become expert already, conteng dekat dekat online ni, okay, kita dah expert, okay, dah boleh lukis tangga. Dulu tangga tu lukis kan dekat kertas, now I dah pandai, okay, alhamdulillah, sebab I'm an old school person, okay. I'm an old school person, membaca pun masih lagi guna surat khabar, I tak baca online, I still guna buku. I love books, I read books, okay, I tak guna ni. Wow. Okay, and then yang ketiganya, okay, you mesti, okay, sentiasa tambah ilmu, okay. Yang keempat tu Aziz, dah ada keempat dah tu. Aziz dah kasih keempat, 4 sorry. tips dah. Dia terlebih tips. Extraordinary, betul tak? Orang hantar minta 3, kita bagi 4 Kan, kan? orang minta 3 dia bagi 4. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, best tak? Kalau best lah apa kita punya panel share malam ni, tulis kat ruangan chat best lah. Tulis kat ruangan chat best, tulis kat ruangan komen anda best lah. Okey, kita summarizekan apa yang Aziz cakap tadi. Yang pertama dia kata apa? Dia kata sebagai seorang business leader dalam industri dia pun dilanda dengan ujian tersebut. Dan apa yang dia buat apabila dilanda dengan ujian tersebut, of course everybody go through the same thing. Dilanda dengan tsunami juga. Tetapi persoalannya sebagai seorang leader, apa yang dia buat dalam bentuk mengambil tindakan. Tindakan. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, apa dia buat ialah dia sebagai seorang business leader, dan anda di luar sana juga usahawan adalah seorang business leader. You juga ada orang-orang yang anda pimpin dalam perniagaan anda, staff-staff anda, rakan-rakan niaga anda, anda punya sub kontraktor anda ke dalam bidang pembinaan ataupun dalam vendor-vendor anda. Anda seorang leader. Tapi apa yang dia buat supaya mereka kekal dalam industri, mereka kekal fokus dalam perniagaan mereka, ialah dia meningkatkan momentum, dia kekalkan momentum. Semangat juang mereka dalam industri ini walaupun dilanda ujian tersebut, dalam ujian COVID-19 ini, kan. So supaya energi dia sama tinggi, itu dia kata tadi. Itu yang pertama, tulis kat ruangan komen. Nombor 1, kekal momentum. Aziz kasih tips. Nombor 2, Aziz kata personal touch. Maknanya kenalah sentiasa berhubung, memastikan ada komunikasi, selalu berhubung. Sebab apa? Sebab dia nak rasai bahawa yang leader ini reach out to dia punya team member dia, supaya team member dia dapat rasa personally, dapat rasa emosi tersebut, dapat rasa empathy tersebut. Itu yang Aziz buat. Nombor 2, tulis kat ruangan point nombor 2, personal touch. Nombor 3, mereka kalau old schoolnya, dia kata dia old schoolnya, dia kena jumpa secara fizikal, dia kena buat presentation secara fizikal, semuanya fizikal belaka, maka hari ini dia perlu tukar, dia adapt ke new technology, dia menggunakan kaedah Maya. Dan apabila kita tahu Aziz ni bukan dia adapt sikit-sikit, dia adapt terus, ada studio terus, lagi hebat kan. Maknanya dia buat bersungguh-sungguh. Dan sebab tu dah dia tambah satu lagi extra point, dia kata mesti apa yang keempat dia Aziz? Mesti apa? Tambah ilmu, belajar. Tambah ilmu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, tambah ilmu. So jangan duduk rumah tengok TV saja. Tambah ilmu. Guna masa anda dipenjarakan pula, dipenjarakan anda untuk membina ilmu. Itu tips daripada Aziz. Tapi tak boleh lah kan kita habis kat situ, kita nak dengar pula daripada Hasmi pula. Kan dia punya tips pula, sebab Hasmi Pukang ni atau Hasmi Amin ni atau Abang Aaron ni pun ada tips juga. Gitu. So Abang Aaron, sebelum Hasmi share, just share with audience, disebabkan tips yang saya buat tadi tu, adapting to the challenge, alhamdulillah, okay, AAG berjaya, okay, mengutip lebih daripada 100 juta sales pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 sehingga April hari tu kita berjaya mengutip lebih daripada 40 juta sales. Online because of the changes yang kita adapt tu. Itu dia. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan, walaupun waktu di mana orang merasai bisnes perniagaan mereka merudum, tapi bagaimana pula para panelis kita pada malam ini dapat merubah haluan daripada dia merudum, dia bertukar haluan, daripada dia jump down, dia jump up, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia panggil you jump, I jump.
Tapi tak cakap pun jump down kan. Dia jump Yes. higher tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang menyebabkan dia jump higher? Ini bukan Titanic tuan-tuan. Titanic sink. Ini lain. Ini jump high. Dia terus naik. Kan apa yang menyebabkan dia naik? Kerana tips-tips yang mereka kongsikan ini adalah sesuatu yang terbukti keberkesanannya kerana mereka adalah living proof. Oh, itu dia. Aziz cakap beratus juta dikutip kerana menggunakan tips tersebut. Wow, awesome. Tulis kat ruangan komen, awesome-nya. Untung tak? Untung tak kalau datang malam ni? Kan? Untung kan? So, rugi kalau katakan kita tidak bersama. So, share-share kawan-kawan semua, pastikan mereka juga dapat secebis daripada ilmu yang dikongsikan oleh para panelis kita. So, kita dengar pula Abang Hasmi Aaron kita ni. Kan? Apa tips dia Abang Aaron? Abang Aaron pula Abang Hasmi. Okey, kalau saya pula Tuan Cam kan dengan Nazi, okey, kita kalau saya dapat summarizekan kepada 3 juga. Okey. Yang pertama, okey, saya gunakan pendekatan yang pertama adalah kreatif. Okey. Masa pandemik ni lah kan, masa yang kita terima cabaran masa ketika itu, dia kena kreatif lah. Dia tak boleh jadi buat cara yang biasa. Dah lah kita tak boleh jumpa. Lepas tu, adakah benda tu kita akan pegang sampai bila? Kita ni salesperson kan. So, kena jadi kreatif untuk mencari idea-idea untuk kita berjumpa dengan klien kita. Okay, di sinilah kita akan guna pakai skrip-skrip yang mana kita akan enhancekan daripada kita yang sebelum ni. Ini the best part. Tips yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, tulis kat korang komen. Kreatif. Abang Aaron kata kreatif. Tu dia dah tulis lah, kreatif. And Anis kreatif. Yes. Jadi bila kita sebut kreatif ni, it's not just orang kata apa, agent ataupun advisor sahaja yang perlu kreatif. Agensi dan company juga kreatif. Kalau kita tengok kat sini, agensi memainkan peranan yang penting untuk kita bersama-sama dengan ejen kita. Sebab apa? Yalah, pandemik kan, kita hadapi bersama. Bukannya ejen yang hadapi je, leader-leader pun hadapi benda yang sama juga kan. So kita pun, leader-leader pun kena menggunakan pendekatan yang kreatif untuk mengatasi masalah ni dengan ejen-ejen dia. Okey, yang kedua. Yang kedua. Ready. Jeng. Yang kedua apa tu? Yang kedua, inovatif. Inovatif. Kita dah tahu. Okey. Kalau kita sebut pasal penggunaan teknologi ni lah kan. Okey, kita pun sedia maklum dekat in our agency tak semua yang boleh adapt dengan teknologi. Jadi macam mana kita nak gunakan this teknologi ni? Kalau kita sebut pasal Zoom, semua pun guna Zoom. Jadi macam mana kita nak innovate dengan dengan klien kita ni masa kita during pandemic ni, macam mana? Semestinya kalau kita guna Zoom, kita pun mestilah tahu guna feature-features yang ada. Sebagai contohnya lah kan, kita ni dah biasa buat presentation kat paper kan. Kita pun boleh lagi guna presentation kat paper ataupun whiteboard. Dan kita juga boleh menggunakan features yang ada dalam Zoom. Contohnya, the second camera. So tak adalah ada masalah nak buat presentation on paper dan sebagainya. Klien still boleh nampak. Penyampaian tu sampai. Nampak tu, maknanya dia masih kekalkan lagi secara orang kata apa, secara bertulis tu atau secara lukisan itu, tetapi dia menggunakan kamera yang kedua pula, itu mana inovatif. Yang ketiga Tuan Azmi. Okey, dan yang ketiga adalah kolaboratif. Ini paling penting. Okay. Paling penting. Okey, dengar paling penting ni. Paling penting. Kalaulah kita ni dah hadapi pandemik seorang-seorang, kan? Kalau kita ni tak berkolaborasi dengan agensi-agensi yang ada yang mana kita bertukar-tukar pendapat, okey, nanti kan ada yang menangis tepi bucu katil, which is tak boleh adapt dengan pandemik ni. Kan? Menangis tepi bucu katil. Ini yang pentingnya kolaborasi ni, di mana agensi saya sebagai contoh berkolaborasi dengan agensi-agensi yang ada di bawah Prudential dan juga di bawah naungan di Video Damansara. Mana kita buat brainstorming how to adapt, how to handle this, how to this. This is the one yang kita kata berkolaborasi, bertukar-tukar pendapat. Yalah, sebab benda ni kan semua hadapi. Okay? Iaitu kolaborasi dari segi agensi. Yang kedua, okay, macam saya sendiri, saya ambil pendekatan di mana saya berkolaborasi dengan rangkaian business circle saya, iaitu di BNI Primera, di mana saya menggunakan platform BNI ni, rakan-rakan saya sebagai orang kata apa, marketing exec ataupun marketing officer, marketing director, marketing manager saya untuk mempromosikan saya punya servis kepada rakan-rakan ataupun network mereka di luar sana. Jadi dia kolaboratif ni ada dua lah. Satu in terms of the agency yang brainstorming, dan yang kedua adalah menggunakan platform BNI Primera. Ini yang saya maksudkan kolaboratif tadi tu.
So apa kekuatan daripada suluk kolaboratif tadi Tuan Hasmi? Apa dapat energi daripada mereka ke, dapat idea daripada mereka ke, apa yang Tuan Hasmi dapat sebenarnya daripada kolaboratif daripada usahawan-usahawan tadi tu? Okey, kalau kita maklum, during pandemik kita ni susah sebenarnya nak reach out klien-klien kita di luar sana kan? Kalau nak dapat database, nak dapat referral pun susah. Tetapi dengan menggunakan kolaborasi di BNI Primera ni, mereka ni umpama saya punya marketing manager di mana mereka mempromosikan sebenarnya servis saya, dan juga mereka juga orang kata perkenalkan saya punya servis kepada rangkaian network mereka. Jadi dia menjadi seorang orang kata active listener. Kalau dia orang kedengar keyword-keyword yang mana saya telah kongsikan during saya punya business showcase presentation, so dia orang akan terus referkan rangkaian mereka kepada saya. Jadi dengan itu memudahkan lagi kerja saya. Itu yang saya amat berterima kasih kolaborasi yang ada ni. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar daripada tips Abang Hasmi Aaron kita ni, dia bagi 3 tips. Yang pertama dia panggil kreatif. Kreatifnya daripada sudut apa? Kreatifnya daripada sudut bagaimana dia mencari penyelesaian bagi cabaran tersebut. Kedua, memberikan inovatif daripada teknologi, bagaimana dia boleh mensimulasikan dalam situasi yang fizikal kepada situasi yang maya tadi menggunakan teknologi. Dia bagi tips contohnya daripada kamera kedua. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, idea ni semua adalah bukan sahaja dia boleh digunakan di agensi, tetapi juga maksudnya daripada sudut industri mereka dalam industri yang adanya tim-tim mereka, dan juga orang kata apa, ejen-ejen mereka, tapi dalam sudut perniagaan dalam situasi daripada industri yang berbeza pun konsep yang sama juga. Dan yang ketiga dia panggil kolaboratif. Maknanya dia ada kolaboratif daripada sudut agensi yang sama, yang tidak sama, dalam masa yang sama juga kolaborasi daripada usahawan-usahawan yang berbagai bidang. Yang ini yang membawakan mereka mendapat idea-idea yang hebat dan sokongan-sokongan yang hebat daripada para usahawan yang berlain di bidang perniagaan. Kalau anda ingin berkolaborasi dengan mereka, saya dah masukkan link dalam ruangan komen. Anda nak jumpa mereka, anda terinspirasi dengan semangat mereka yang kita tengok kedua-dua mereka mempunyai latar belakang yang colourful daripada keluarga yang bukannya keluarga keberadaan, tetapi keluarga yang struggle daripada awal. Lepas tu diorang belajar usahawan daripada kecil, lepas tu bekerja pun dalam industri yang berbeza, masuk pula korporat, I jump, you jump. Jump apa? Jump daripada korporat into what? Into keusahawanan. Dan bukannya dia jump ini, kita tengok dia lalui cabaran COVID, bukan dia jump jatuh ke bawah, dia jump naik atas pula. Dengan result yang Aziz kongsi tadi dan Tuan Hasmi kongsi. Dan saya rasa kenapa saya tahu kenapa dia boleh jump ke atas, kerana Hasmi kata dia guna formula ataupun 3 tips, dia panggil KIK. Kalau bunyi KIK itu macam kick, mana ditendang ke atas bukan ke bawah. Iaitu kreatif, inovasi dan juga kolaboratif tuan-tuan dan puan-puan. Pastinya anda mahukan result yang sama macam mereka, betul tak? Bukannya merudum tetapi meningkat, mencanak naik. Jam ke atas bukan jam ke bawah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, mereka mempunyai kesamaan yang sama, iaitu daripada industri yang lain masuk ke dalam satu cabaran yang baru dalam perniagaan, dan melalui cabaran ini, dan saya harap perkongsian daripada mereka malam ini memberikan inspirasi kepada anda di usahawan di luar sana untuk terus berjuang mengharungi cabaran ini dan terusnya jam ke atas mendapat result yang luar biasa hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, masa sangat mencuburui kita malam ini. Puan Salina Abdullah dalam ruangan komen kata pentingnya kolaborasi. Jika anda ingin berkolaborasi dengan panel-panel kita, jika anda ingin berkolaborasi dengan panel-panel sebelum-sebelum ini, anda ingin kenal siapakah rakan-rakan usahawan mereka di keliling mereka yang menyebabkan mereka bertenaga, maintain momentum, ada personal touch macam Aziz cakap tadi, dan boleh belajar dan adaptasi kepada teknologi yang baru ini. Bukanlah kerana mereka seorang berdiri tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah mereka figure out themselves, tetapi kerana mereka adanya jemaah yang berlainan industri, yang mempunyai berlainan pengalaman, yang mempunyai berlainan kreativiti yang menyebabkan mereka terus mencanak naik ke atas walaupun diuji dalam suasana sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata kita nak dengar daripada mereka, kata-kata terakhir daripada mereka, kerana kita sudah pun hampir ke penghujung rancangan kita pada malam ini. Sangat singkat, sangat cepat sangat masa habis, betul tak? So kita nak dengar daripada Aziz tips terakhir anda kepada para penonton malam ini, dan bagaimanakah mereka boleh terus berjaya melalui cabaran ini dan menjadi usahawan yang dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang disampaikan untuk mereka terus berkembangkan perniagaan mereka. Aziz, silakan.
Okay, kepada anda di luar sana yang berkemungkinan berkemungkinan kehilangan pekerjaan ataupun yang baru nak memulakan career sebagai usahawan, jangan takut, okey, jangan takut. Dan juga yang paling penting sekali, okey, adalah kena yakin bahawa apa yang kita buat tu niat kerana Allah, dan juga kita memang put 100% effort. Dan yang paling penting sekali juga, banyak ni penting ni, betul tak? Yang paling penting, jangan takut untuk melangkah ke hadapan. Sebab apa? Kita anggap sebagai penghijrahan. Macam saya dulu, okay? Daripada corporate sector yang gaji dah selesa, dah sedap, 5 figure income sebulan, saya resign, masuk kerja career yang orang pandang serong. Kalau usahawan lain, orang pandang tinggi. Usahawan keuangan ni orang pandang serong sikit. Dia Pula. rasa macam Setuju Aziz, setuju. Okay. So, tapi kalau you all nak jadi macam kami, okay, nak join, okay, just go for it, because macam Asmi cakap tadi, I want money, I want time, okay. Dulu kerja dekat corporate world, I don't have time. I have sikit money, but I don't have time. And also, saya nak akhiri dengan apa yang Hasmi cakap tadi about collaboration, okay. Saya juga merupakan Dewan pengerusi kepada Dewan Perniagaan Profesional Malaysia, dan disebabkan collaboration dengan ramai usahawan, saya dapat another business, okay. Saya juga di dalam network BNI. Daripada situ, collaboration bukan saja dapat idea, tetapi yang paling penting adalah referral. Itu yang paling Referral. okay. Alright, so saya nak Kalau ajak collaborate dengan saya, Hasmi dan juga Tuan Kam, okay? Kita boleh exchange referral, okay? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tengok mereka bukan saja especially dalam bidang mereka, malah mereka juga berbesar hati untuk membuka ruang untuk berkolaborasi dengan anda semua. Maka jika anda ingin berkenali mereka dengan lebih dekat, nak tahu semua rakan-rakan usahawan mereka, maka isikan senarai dalam link yang diberi dalam ruangan komen, dan kita akan temukan anda insya-Allah, supaya kita dapat energi daripada mereka untuk kita dapat tips-tips yang seterusnya yang tidak dapat dikongsikan malam ini di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Itu dia tuan daripada Aziz kan. Tulis kat ruangan komen, awesome Aziz. Alright. So kita dengar kata-kata akhir daripada Tuan Hasmi, Aaron Aziz, Amin, silakan. Okey, terima kasih lagi Tuan Cam. Okey, sebagai penutup, tuan-tuan dan puan sekalian, during pandemik ni kita sebenarnya lebih mengukuhkan lagi hubungan kita dengan siapa tahu. Hubungan kita dengan kekeluargaan kita di rumah. Percaya ataupun tidak, dengan berebut-berebut waktu anak-anak dengan PDPR dengan orang rumah kita ni, orang rumah kita pun bekerja juga kan. Kita duk berebut ni kan. Sebenarnya benda itulah menjadi, orang kata apa, menguatkan lagi ukhuwah kita dengan isteri kita, talian kita punya sesama kita di rumah. Okey, dia tu yang pertama. Yang kedua, during this period juga sebenarnya dia menjadikan kita more kreatif, more inovatif, di mana kita untuk mencari jalan untuk berkolaborasi. Itu yang paling penting di sini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita kat sini jangan duduk diam-diam saja. Once you dah jump tu, maksudnya kat sini kan, kalau dah nak jump into our industry, so jangan duduk diam-diam lah kan. So ambil action. So boleh contact kami semua di sini ni, okay, di dalam industri yang sama, boleh sahaja, tak ada masalah. Kita boleh bantu, kita boleh bagikan guidance, dan kita juga boleh menjemput tuan-tuan pun sekalian pergi ke BNI Primera untuk kita berkolaborasi. Sekiranya bukan berada di dalam bidang yang sama, berada dalam bidang atau bisnes yang lain, industri yang lain, datang bersama-sama kami di BNI Primera agar kita dapat sama-sama berkolaborasi. Di mana kami di sini memang orang kata berbesar hati menerima tetamu-tetamu daripada industri lain untuk berkolaborasi dengan kami. Okey, jadi itulah saja daripada saya ingin saya sampaikan di sini. Okey, sekiranya kalau tuan-tuan dan puan ada yang ingin berkolaborasi dan ingin mengetahui apakah itu BNI sebenarnya, boleh isi di link yang telah tertera di chat sebentar tadi. Okey, Tuan Cam, saya balik kepada Tuan Cam. Terima kasih. Untuk pengetahuan semua, Tuan Hasmi Amin juga adalah selaku presiden bagi BNI Primera, tuan-tuan dan puan-puan. So dia mempunyai rakan-rakan jaringan usahawan yang dapat juga memberikan orang kata rujukan kepada anda jika anda sebagai seorang usahawan, whatever bidang anda berada, sama ada teknologi ataupun dalam bidang kesihatan, dalam bidang marketing, business, services whatsoever, ia membuka pintu seluas-luasnya. Inilah sebenarnya orang kata semangat yang kita mahukan dalam
dalam dunia keusahawanan. Kerana apa? Kerana mereka ditampil ke hadapan walau tidak segan tidak silu, menghulurkan tangan untuk berkongsi ilmu-ilmu mereka, tips-tips mereka. Mereka tahu anda melalui satu cabaran kerana mereka juga melalui cabaran yang sama. Tetapi perbezaan mereka ialah mereka mempunyai satu perasaan hati mereka untuk berkongsi, membuka ruang untuk bersama-sama maju dalam perniagaan. Dan hari ini mereka kongsikan tips-tips yang sangat awesome sekali, kan? Ya, kita dengar daripada Aziz tadi kongsinya bagaimana dia sebagai seorang leader mengekalkan momentum tim mereka, adanya personal touch dan adapt itu teknologi. Dan barulah kita tahu kenapa mereka tak jatuh ke bawah. Mereka but dia jump higher. Sebab Tuan Hasmi kata dia kena tendang, kick, K-I-K, kerana dia mempunyai kreativiti, dia mempunyai inovasi, dan paling penting sekali dia cakap tadi ialah kerana dia berkolaborasi. Dan kerana kolaborasi itu memberikan tenaga kepada mereka, memberikan idea kepada mereka, dan memberikan orang kata perasaan untuk membuka ruang-ruang itu untuk berkongsi kepada rakan-rakan semua, menyebabkan energi itu berkitar dan memberikan kekuatan kepada semua usahawan di luar sana. So tuan-tuan dan puan-puan, masa sangat mencurbui kita sudah pun sampai ke penghujung sesi ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para penonton malam ini kerana telah bersama-sama menonton, berkongsi, bershare, dan hari ini mendapat sebahagian daripada cebisan tips-tips yang mereka kongsikan. Terima kasih saudara Tuan Hasmi, Abang Aaron Aziz, Amin kita kan, kerana berkongsi malam ini tips-tips yang awesome, dan juga kepada Puan Azihan alias aka Ani, angkat jemuran. Dan kedua-duanya mereka mempunyai energi yang luar biasa berkongsi malam ini kepada tips-tips kepada anda semua. Saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Harapnya ini bukanlah pertemuan kita yang terakhir. Maka melihat respon-respon yang kita terima, insya-Allah kita boleh bawakan mereka lagi di masa-masa hadapan dalam episod-episod yang seterusnya, mengupas lagi topik-topik yang lebih menarik, dan mungkin mereka boleh kasih tips-tips yang awesome daripada sudut bagaimana anda boleh mengambil solusi-solusi takaful dengan lebih cerdik lagi, ataupun mengambil tips-tips bagaimana anda boleh menceburkan di dalam industri, ataupun melabur sedikit dana ke dalam investment supaya anda juga boleh mengembangkan pelaburan anda mungkin dalam sesi-sesi yang seterusnya. Itu dia, terima kasih semua. Dan kita sudah pun sampai ke hujung sesi kita. Semoga ilmu yang dikongsi ini memberi manfaat kepada para penonton semua, dan kepada para yang telah berkongsi pada panel, semoga ia menjadi satu ilmu yang bermanfaat sebagai jambatan akhirat, bekalan akhirat kita. Yang sesungguhnya 3 perkara saja yang dibawa. Yang pertama ialah doa anak yang soleh apabila matinya, ada adab itu. Kedua adalah apabila ia menginfakkan hartanya, dan ketiga ada ilmu yang dikongsi, dan akhirnya memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Itu saja daripada saya, Kamarul Azhar bin Hashim, daripada Pejuang Pewarisan. Kata saya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri dan percaya pada diri, dan ketiga, teruskan berinspirasi. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi di minggu hadapan, hari Rabu dan hari Sabtu.